Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat subuh secara berjemaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunaikan kepada kita pahala qiyamul lail sepanjang malam, insya-Allah. Amin. Jadi kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asmaul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. InsyaAllah pagi ini kita sambung kembali Tarikh Al-Khulafa, Khalifah yang kelima, Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Wali Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu al-khilafata ba'da qatli abihi bimubaya'ati ahli al-Kufah. Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu dilantik menjadi khalifah setelah kewafatan bapaknya Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu yang syahid dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam di Iraq. Jadi untuk makluman kita lah, bila Sayyidina Ali ni memerintah, kerajaan Islam ni bertukar dia punya pusat pemerintahannya daripada Madinah berpindah ke Kufah, ke Iraq. Antara alasan Sayyidina Ali untuk mengelakkan fitnah di Madinah, ia kokoh berlaku apa-apa, dia tak nak merosakkan bandar Madinatul Munawwarah. Tapi dia berpindah ke Iraq, memerintah di sana. Tapi tadi Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali memerintah tak lama, lebih kurang 4 bulan. 4 tahun beberapa bulan. Dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam yang asalnya merupakan pengikut Sayyidina Ali, yang mufaraqah, membentuk satu kumpulan yang dipanggil Al-Khawarij. Tak puas hati dengan Sayyidina Ali, dia ada 3 orang. 3 orang ni telah merancang. Perancangan tu pula dibuat masa bila? Dalam bulan Ramadan. Dekat mana? Dekat Mekah. Untuk apa? Untuk bunuh 3 orang sahabat, Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin Al-As dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Maka tadi Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Muawiyah dan Amr bin Al-As terselamat daripada pembunuhan tu. Jadi 3 orang ni, seorang pergi ke Iraq untuk bunuh Sayyidina Ali, lagi 2 orang pergi ke Syam, ke Syria, sebab Muawiyah masa tu memerintah di Syria. Dua-dua dia pergi tersilap bunuh orang. Dia semua bunuh waktu subuh. Ya, sebab subuh ni orang tak nampak, gelap-gelap, tengah mamai, tengah mengantuk. Dan kebiasaannya zaman dulu, yang kejut orang sembahyang subuh ni ialah khalifah. Khalifah dia bangkit awal, As-salah, As-salah, kejut orang sembahyang subuh. Lama-lama tuan-tuan, last sekali zaman Muawiyah lah kejut orang sembahyang subuh. Lepas tu Yazid hampir, semua hampir belaka. Sampai dah sama kita terus hampir kampungnya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi pada pagi itu Amr bin Al-As tak pasti ada dia keluar ke tidak. Mungkin dia ada keuzuran, ada ulama kata dia keuzuran, Muawiyah juga keuzuran. Tapi yang menggantikan Muawiyah kejut orang subuh ni orang lain lah. Bila orang tu keluar, yang tukang bunuh ni dah standby dah. Dia bajet-bajet. Kalau pagi-pagi yang kata As-salah, As-salah, tu Muawiyah dah tu. Dia pergi tetap tengok-tengok orang lain. Adapun di Kufah, Sayyidina Ali keluar dari rumah, As-salah, As-salah. Datang si celaka ni, Abdul Rahman bin Muljam, tetap kepada Sayyidina Ali dengan pedang yang telah disapu dengan racun. Kan? Kuatnya dia tetap kepada Sayyidina Ali sampai ke otak Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Okeylah. Setelah Sayyidina Ali bin Abi Talib syahid, meninggal dunia, memerintah selama 4 tahun beberapa bulan, dilantik anaknya Sayyidina Hasan bin Ali oleh orang-orang Kufah.
Fa'aqama fiha 6 ashhur wa ayyaman. Sayyidina Hasan jadi khalifah lagi sekejap, 6 bulan beberapa hari sahaja. Subasara ilaihi Muawiyah, kemudian Sayyidina Muawiyah pergi bertemu dengan Sayyidina Hasan. Fa'arsala ilaihi al-Hasan yaghfir lahu taslim al-amra ilaihi. Dia berbincang dengan Sayyidina Hasan supaya, bahasa kita lah, bincang kautim supaya jawatan khilafah itu diserahkan kepada Muawiyah. Muawiyah sahabat veteran, orang lama. Sayyidina Hasan cucu Nabi SAW, orang muda, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Muawiyah jadi khalifah, jadi YB di Damsyik di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi dah lama, ya. Jadi Muawiyah ni dia berasa dia lebih berhak menjadi khalifah dengan sebab dia ni pewaris kepada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu yang mati dibunuh. Lalu berlakulah perbincangan antara dua orang sahabat Nabi ni. Ala an takuna lahu al-khilafatu min ba'dih. Dia kata antara yang disebut oleh Imam Sayuti dalam kitab ni, kaliku perjanjian, dia kata kalau Muawiyah meninggal dunia, yang jadi khalifah nanti ialah Hasan bin Ali. Itu kalau Hasan panjang umur. Wa ala alla yutalib ahadan min ahli al-Madinah wal Hijaz wal Iraq bi syai'in mimma kana ayyam abihi. Dan hendaklah kalau Muawiyah menjadi khalifah, dia tak boleh menuntut seseorang pun daripada Madinah, Hijaz, Iraq apa-apa yang pernah diberikan oleh Sayyidina Ali di zaman pemerintahan Sayyidina Ali pada orang-orang ni. Contoh, mana ketika Sayyidina Ali memerintah, Sayyidina Ali berlantik simpulan ni pegang jawatan, jadi YB ke apa ke, pegang jawatan. Bila Muawiyah pegang jawatan, dia tak boleh nak pecat orang ni, kekalkan. Dia lantiklah orang-orang di tempat lain, tapi yang ni jangan dikacau, di Madinah, di Hijaz dan juga di Iraq. Wa ala an yaqdiya anhu duyunahu, dan hendaklah Sayyidina Muawiyah bila jadi khalifah nanti menyelesaikan semua hutang piutang Al-Hasan bin Ali. Fa ajabahu Muawiyah ila ma talab, dan Muawiyah bersetuju. Muawiyah kaya. Fastalaha ala dhalik, dan mereka berdua pun berdamai. Sayyidina Hasan dan Muawiyah berdamai radhiyallahu ta'ala anhuma setelah berperang antara dua golongan Islam yang terbesar ni hampir 4 tahun berperang bermusuhan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. فظهرت المعجزة النبوية في قوله صلى الله عليه وسلم يصلح الله به بين الفئتين من المسلمين. Jadi kalau tuan-tuan masih ingat lagi, dulu masa zaman Nabi SAW masih hidup di Madinah, satu hari Nabi ni berkhutbah di atas mimbar. Tengah-tengah khutbah, datang Sayyidina Hasan, kecil lagi, masa Hasan kecil lagi, mungkin umur setahun, mungkin 2 tahun, wallahualam. Jalan-jalan merangkak di atas mimbar Nabi. Nabi tengah khutbah. Jadi Hasan ni duduk dekat tangga khutbah Nabi ni, muka dia kejap tengok ke orang, kejap tengok ke atuk dia, tengok ke orang, tengok ke atuk dia, duduk pusing macam tu. Apa Nabi tengok cucu dia atas mimbar? Nabi kata apa? Inna bni hadha sayyidun wa sayuslihu bainal fi'ataini minal muslimin. Nabi kata, anak aku ni besok, cucu aku ni besok bakal menjadi seorang ketua, dan dia akan mendamaikan antara dua pasukan tentera Islam yang bergaduh. Nabi dah nampak dah, Allah dah tunjuk apa yang akan berlaku pada akan datang. Dan betul lah apa yang mukjizat Nabi SAW tunjuk tu berlakulah pada zaman pemerintahan Sayyidina Hasan, dipanggil Amul Jamaah, tahun jamaah, makna bersatu kembali umat Islam. Kan dua masa tu, kumpulan di Syam dan kumpulan dekat Iraq. Padahal ke Syam bawah ni, Iraq atas ni, bergaduh berperang. Bila Sayyidina Hasan tak jawatan, Muawiyah jadi khalifah, diorang pun berdamai, selesai masalah.
Dan kita yang bergaduh ni pun rasa-rasa insya-Allah kita akan berdamai semula, insya-Allah. Amin. Tak ke mana pun gaduh tak ada faedah. Tapi kita kembali kepada kaedah Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. وقد استدل البلقيني بنزوله عن الخلافة التي هي أعظم المناسب على جواز النزول عن الوظائف. Al-Imam Al-Balqini mengambil istidlal daripada perbuatan Sayyidina Hasan ini. Harus kita meletakkan jawatan, walaupun kita rasa kita layak, untuk mengelakkan fitnah dan sebagainya, kita harus letak jawatan. Wa kana nuzuluhu anha fi sanati 41 fi syahr Rabiul Awal. Sayyidina Hasan meletakkan jawatan pada tahun 40 Hijri di dalam bulan Rabiul Awal. Wa kana ashabu yaquluna lah. Lalu bila Sayyidina Hasan tak jawatan, puak-puak Syiah tak puas hati. Puak-puak Syiah kata apa? Ya aral mu'minin, ya aral mu'minin, fayaqul al-aru khairun minan nar. Wa qala lahu rajulun, assalamu alayka ya mudhill al-mu'minin. Faqala lastu bimudhill al-mu'minin, walakinni karihtu an aqtulakum ala al-mulki. Tuan-tuan, bila Sayyidina Hasan tak jawatan, puak-puak Syiah bengar. Ni yang penyokong-penyokong Sayyidina Ali, ta'asub dengan Sayyidina Ali, tak puas hati. Bila dia jumpa Sayyidina Hasan, dia kata apa? Ya aral mu'minin, wahai orang yang memalukan orang Islam. Dia kata ke Sayyidina Hasan. Bila orang kata macam tu ke Sayyidina Hasan, Sayyidina Hasan kata apa? Al-'ar khairun minan nar. Dia kata malu lagi bagus daripada neraka. Kan? Buat apa pegang jawatan lama-lama daripada masuk neraka, padahal dia confirm masuk syurga, Syekh. Wa qala lahu rajulun, ada pula orang kata dia, ya muzillal mu'minin, wahai orang yang menghinakan orang Islam. Mana menghinakan geng-geng ni lah, macam tu maksud dia. Bila dia letak jawatan, maka apa kata Sayyidina Hasan? Lastu bimuzillil mu'minin, aku tak menghina orang-orang Islam, orang-orang mukmin, tapi aku tak suka untuk berperang semata-mata nakkan jawatan. Tengok Sayyidina Hasan kata, aku tak nak berebut jawatan. Tok Guru kata macam tu lah. Kita bukan nak jawatan. Jawatan ni amanah. Lagi boleh nasihat, kita nasihat lah. Tapi tak ada orang nak sungguh jawatan. Tak apalah, ambil jawatan. Besok kita timbang kat padang mahsyar, berasa ringan, berasa berat. Jangan main-main jawatan ni, benda susah. Tapi kalau pemerintah yang zalim ditegur tak mau dengar cakap, kita lingkupkan dah, susah apa kan? Pilihan raya kan ada, tapi sabar. Okey tuan-tuan semua, Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu mengalami nasib yang sama dengan bapa dia. Sayyidina Ali ni, bila dia berdamai dengan Muawiyah dan akhirnya berlakulah khilaf antara dua pasukan yang tak suka dengan Sayyidina Ali, golongan Khawarij. Dia jumpa Sayyidina Ali, dia kata apa? Ya Ali, qabbahallahu wajhak, qabbahallahu wajhak, semoga Allah memburukkan muka engkau. Lalu orang-orang Islam, kawan-kawan, sahabat-sahabat kata apa? La karramallahu wajhak. Orang kata macam tu, karramallahu wajhak, Allah memulihkan wajah kau. Itu yang melekat Sayyidina Ali, karramallahu wajhahu. ثم ارتحل الحسن عن الكوفة إلى المدينة فأقام بها. Kemudian Sayyidina Hasan pun letak jawatan, balik semula ke Al-Madinatul Munawwarah, tempat asal usul kelahiran dia. Dia tak stay dekat Iraq, sebab Iraq ni tuan-tuan tempat fitnah. Sebab tu Syiah ni dia tak suka dengan Sayyidina Hasan. Kenapa tak suka dengan Sayyidina Hasan? Sebab Hasan tak jawatan. Jadi Syiah ni dia nak sangat jawatan tu, duk sokong-sokong konon-konon lah. Tiba-tiba bila Sayyidina Hasan tak jawatan, punya tak puas hati diorang sampai hari ini. Sebab tu dalam akidah Syiah, Imam Mahdi ni dia daripada keturunan Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan sebab dia kata Sayyidina Husain ni
menuntut jawatan khilafah sehingga menyebabkan beliau gugur syahid di dalam peperangan Karbala. Baru tengok Syiah kalau dia punya slogan, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Semalam ada orang hantar video Syiah punya, gerilah tu Syiah ni. Ajaran sesat yang paling tertua di dunia. Dia melonggok ni, dia mengangkat atas tanah, mengangkat dekat Karbala tu lah. Karbala tu besar kawasan dia, ada kubur Sayyidina Hussein. Nak ke kubur Sayyidina Hussein tu, dia mengangkat, ya Allah, tak tahu lah berapa jauh. Ya Hussein, Ya Hussein. Mengangkat, berguling, macam-macam style. Yang pelik je, Sayyidina Ali mati pun tak dibuat macam tu. Patut, Ya Ali, berguling-guling juga. Patutnya atuk Sayyidina Hasan tu yang lebih, yang atuk Sayyidina Husin. Nabi Muhammad SAW, kau bergulinglah kat kubur Nabi, tak buat pula. Kita pun tak suruh dia buat benda-benda macam tu kan. Wa tufiyal Hasan radhiyallahu ta'ala anhu bil Madinah masmuman. Sayyidina Hasan meninggal dunia di Madinah akibat mati diracun. Wallahu a'lam, ada 3 riwayat yang mengatakan siapa yang meracun Sayyidina Hasan. Yang pertama ada kata samadhu zawjatu Ja'dah bintul Ash'ath bin Qais. Yang beracun Sayyidina Hasan ni isteri dia sendiri bernama Ja'dah bintul Ash'ath. Jadi Sayyidina Hasan, kita sedia maklum, isteri ramai, berkahwin sampai 90 kali. Radhiyallahu ta'ala anhu. Kahwin cerai. Semalam saya tengok dekat Facebook, dekat mana cakap tu tak macam orang Mesir. Mungkin dekat pendalaman Syria ke mana, saya tak pastilah. Orang tu umur berapa? 117 tahun. 117, kalau kau tengok dia punya kerja apa, angkat kayu besar bapak ni. Incredible heart gitu. Kapak kayu, kan, tolak baru. Badan dia biasa je, tapi subhanallah, Allah bagi kesihatan. Anak 10 orang. Bini muda tengah mengandung 6 bulan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 117 kan, bersembang dengan orang macam orang muda, melompatlah, apalah, sihat sungguh-sungguh. Lalu wartawan biasalah Arab ni, ada soalan selamba, apakah rasa kekuatan Toki? Toki tu pun bagi tahu apakah rasa, tak nak kabur dekat korang, kalau nak jumpa aku. Jadi dia tunjuklah dia punya bahan-bahan, dia campur dekat apa, air dia masak-masak, nak kelakar je. Dia ada bini muda dia lah, tapi bini pun pada smackdown juga. Dia biasa je, dia buat dia punya bahan tu, ramuan dia minum kan. Lepas dia minum terus semangat, melompatlah, apalah, kelakar kata. Dia kata memang macam tu lah laki aku ni, kalau dia tak larat macam tu, bagi minum air tu, minum terus melompat. Canggih betul. Aduh, macam-macam. Okey. Jadi wallahu a'lam. Ada 3 pendapat yang mengatakan Sayyidina Hasan ni diracun. Yang pertama kata yang racun dia bini dia Ja'dah bintul Ash'ath. Dassa ilaiha Yazid bin Muawiyah an tasummahu fayatazawwajuha fafa'alat. Falamma mata al-Hasan ba'atha ila Yazid tas'aluhu al-wafa' bima wa'adaha. Ada katanya wallahu a'lam, Yazid bin Muawiyah ni upah bini dia supaya racun Sayyidina Hasan, sebab Yazid nak jawatan khalifah. Lalu bini dia pun racun Sayyidina Hasan. Dia kata, kalau kau racun lelaki kau, aku akan kahwin dengan kau dan kau akan jadi permaisuri. Itulah lebih kuat. Lalu bini dia ni pun racun Sayyidina Hasan. Bila Sayyidina Hasan meninggal, perempuan ni hantar wakil dia jumpa dengan Yazid, cakap misi telah selesai kan, maknanya kahwinlah dengan aku, laki aku dah mati. Lalu apa kata Yazid? Inna lam nardaki lil Hasan afanardanaki li anfusina. Dia kata apa, bahasa mudah je ginilah,
kalau kau ni boleh bunuh laki kau Hasan, kalau aku kahwin dengan kau dengan aku kena bunuh sekali. Dia kata macam tu. Lalas beroyan nak perempuan ni. Itu pendapat pertama lah. Yang kedua mengatakan yang membunuh Sayyidina Hasan ni ialah golongan Syiah. Sebab apa? Syiah pengengang sangat-sangat bila Hasan letak jawatan, kan? Jadi dia kata Hasan ni memang tak boleh pakai, khianat kepada kami, lalu cakap banyak tak ada, kita racun Sayyidina Hasan. Dan pendapat yang ketiga kata yang meracun Sayyidina Hasan ialah golongan Khawarij yang memang lama berdendam dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Wa kanat wafatuhu sanata 49. Beliau meninggal dunia pada tahun 49 Hijri. Wa jahada bihi akhuhu ayukhbirahu bima saqahu. Apabila Sayyidina Hasan tengah nazak ni tuan-tuan, kena racun, tak sana yang nak baca, dia kata dia rasakan kuatnya racun tu sampai nak putus tali perut. Dia berasa macam tu. Dalam keadaan macam tu, punya tenat, punya sakit, datang Sayyidina Husain tanya, abang, siapa yang racun abang? Siapa yang racun abang? Falam yukhbirhu, dia tak cakap, dia diam aja. Lalu apa kata Sayyidina Hasan? Allahu ashadu niqmatan in kana alladhi azun wa illa fala yuqtal bi wallahu bari'un. Wallahi bari'un. Sayyidina Hasan kata, apa biarlah orang yang buat aku ni, kalau kita nak balas dendam pun tak ke mana. Allah sebaik-baik dia membalas dendam kepada mereka. Itu kata Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ni punya pemaaf manusia. Yang kita pernah cerita dulu, dia tak pernah cakap kasar, tak pernah mengamuk, tak pernah, very cool punya orang radhiyallahu ta'ala anhu. Sampailah dia tak cakap siapa yang bunuh dia, tak payah pada dendam, dia kata sampai masa kenalah orang tu, tak apalah, biarlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau boleh dapat jadi level macam Sayyidina Hasan ni, syukur pada Allah. Relax, cool, tenang. Semalam ada makan, pagi tadi makan sarapan dekat kedai Bok Roman kat Kuang. Dah setahun dia buka kedai makan, bawa aku pergi. Ana tak sempat-sempat nak pergi. Lepas tu semalam tu tak macam mana, buang terbiat. Tak pernah aku sarapan sejak aku kahwin dengan bini aku selama 17 tahun. Kita mana pernah sarapan pagi kat kedai-kedai ni, bida'ah semua ni. Kita biasa sarapan kat rumah je. Tapi tak macam mana, semalam memang bida'ah tu pula. Jom semua tu pergi bawa leka. Jadi bawa lah mak abah semua. Dia jumpa Bob, suka sangat lah. Kita ni ialah pergi kedai orang ramai pun, baguslah kedai dia. Yang best ni makan free. Tu bestnya. Kita tak niat pun, kita niat nak belajar mak abah. Sampai kata dia bawa kata ustaz, apa customer pertama kita orang, pertama pula, anniversary setahun. Jadi kita bagi free lah ustaz. Jangan bawa bida'ah itu pun. Tak, serius. Alhamdulillah, rezeki wali-wali tuan-tuan je. Dengar pagi ni pun ada makan free juga, saya rasa. Okey lah, bukan tu cerita. Tok Gua jadi datang kedai dia, datang makan. Jadi buat kata aku nak tanya satu soalan ke Tok Gua jadi. Ini nak kabur akhlak ulama. Dia tanya soalan ni sensitif lah sikit, tapi saya dah cerita lah. Dia kata, Tok Guru betul ke Tok Guru ni gaduh dengan Ustaz Ahmad Awam? Bob tu tanya soalan. Soalan smackdown. Dia tanya Tok Guru, betul ke Tok Guru dia gaduh dengan Ustaz Ahmad Awam? Tok Guru jawab apa? Ana ni dah lama tak jumpa Ustaz Ahmad Awam. Dia jawab macam tu. Dia tak kata dia gaduh ke, tak ada. Dia kata Ana ni dah lama tak jumpa dia. Dia jawab kona gitu. Buat kata tak terbayang jawapan macam tu. Kalau kita panjang tu je. Ana sebenarnya lama dah sabar. Contoh lah kalau kita jawapan. Tapi Tok Guru dia punya jawapan mati kutu. Buat kata dia tak ada lama tak usah. Tak lama dah tak usah sama awam ni. Angkat tengok. Ini jawapan nak kata orang yang sabarnya tinggi, kesabarannya tinggi, kan, relax, dia tak mudah emosi. Memang subhanallah,
kita ni insya-Allah akan melalui proses sampai jadi matang macam itulah. Aku ni saya tak matang lagi. Baru 15 tahun ni. Nak balik matang tu wallahualam bila. Mungkinlah masuk 50 ke 60 ke wallahualam ya. Tempo dia memanglah Incredible Hulk, Smackdown aja kerja. Nanti dia akan jadi matang, dia relax, makin cool lah macam tu. Okey. Jadi Sayyidina Hasan sampai orang bunuh racun dia pun dia tak cakap siapa orang tu. Macam Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, bila dia ni diracun oleh hamba dia sendiri dan confirm tahu, dia panggil hamba dia, "Kau keracun aku?" "Ya Tuan." "Kenapa kau racun aku?" "Bani Umayyah yang suruh." Anak beranak dia kan, sepupu sepepek ni ya, yang tak puas dengan Umar Abdul Aziz. Dengan sebab Umar Abdul Aziz strict sangat di dalam pemerintahan, tak ada kroni, tak ada nepotism, tak ada. Projek semua susah orang nak dapat kan. Jadi dia strict sangat, menyebabkan anak beranak Bani ataupun Umayyah ni, anak beranak dia juga tak puas hati, suruh hamba ni racun Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. On the way balik daripada Turki, sampai sebuah tempat nama Ma'aratul Nu'man, kena racun kat situ. Lalu apa kata Umar Abdul Aziz? Dia pun nak keluarkan duit. Dia kata ke hamba dia ni, "Kau ambil duit ni, kau pergi lari. Jangan sampai orang jumpa kau." Setara macam tu pemaaf dia, suruh dia lari. Jangan, kalau orang jumpa kau teruk kau kena. Itu nak khabar pemaaf luar biasa. Kalau kita nantawi, "Kenapa kau racun aku, bodoh kata mukadimah dia. Habis ni aku letak dalam mulut kau harpik campur klorok, tengok macam ni. Aku flash dalam perut kau, tengok." Wa akhraj Ibn Sa'ad an Imran an Abdullah bin Talhah qala ra'a al-Hasan ka'anna baina 'ainayhi maktuban qul huwallahu ahad fastabshara bihi ahlu baitihi faqassuha 'ala Sa'id bin Musayyib faqala in sadaqat ru'yahu faqala ma baqiya min ajalihi fama baqiya illa ayyam hatta mat. Ibn Sa'ad menceritakan Sayyidina Hasan bermimpi. Dia melihat seakan-akan antara dua mata ni, mana dekat dahi ni, dahi dia mimpi. Dalam mimpi itu dia nampak muka dia sendiri, tertulis di dahi dia ni qul huwallahu ahad. Macam tu. Lalu dia pun cerita kepada keluarga dia. Dan keluarga dia menceritakan kepada Sa'id bin Musayyib, seorang ulama muhaddis yang terkenal, wara' di kalangan tabi'in. Lalu apa kata Sa'id bin Musayyib atau Musayyab? In sadaqat ru'yahu, kalau betul lah dia bermimpi macam tu, itu menunjukkan tak lama lagi dia akan mati. Betul kata Sa'id bin Musayyab, beberapa hari kemudian dia pun mati diracun. Wa akhraj al-Baihaqi wa Ibn Asakir min tariqi bin Munzir Hisham bin Muhammad an Abi qala adaqa al-Hasan bin Ali wa kana ata'uhu fi kulli sanatin 100,000 فحبس عنه معاوية في إحدى السنين فأضاق إضاقة شديدة. Ada riwayat menceritakan ketika Sayyidina Muawiyah memerintah ni setelah Hasan letak jawatan, kebiasaannya Muawiyah akan hantar setiap tahun kepada Sayyidina Muawiyah akan hantar setiap tahun kepada Hasan 100,000, 100,000. Tak tahu lah 100,000 dirham ke dinar, wallahu a'lam ya. Hasan ni belanja dia besar, keluarga dia ramai, bekas-bekas bini tu ramai kan, anak-anak dia ramai, orang-orang fakir yang dijaga ramai. Jadi tiap-tiap tahun Muawiyah akan bagi 100,000 kepada Sayyidina Hasan. Tak macam mana tadi Allah pada satu tahun ni Sayyidina Muawiyah tak hantar. Tak tahu lah apa masalahnya. Fa'adaqa idaqatan syadidatan, menyebabkan Hasan rasa sempit yang amat sangat kan. Maknanya gaji tak masuk, allowance tak dapat, susahlah. Qala fada'autu bidawatin liaktuba ila Muawiyah liazkurahu nafsi thumma amsaktu. Lalu Hasan kata, aku pun rasa terdetik hati, apa asal Muawiyah tak hantar duit dekat aku ni?
Dah lama duit tak sampai ni kan. Belanja banyak, berat. Dia pun ambil pen, ambil kertas, nak tulis, ingatkan Muawiyah, kok dia terlupa. Baru nak tulis, fa'amsatu, aku pun tak edit. Dia rasa malu nak minta dengan orang ni, padahal itu hak dia. Lalu apa yang berlaku? Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Tengah-tengah duk fikir terbenung tu, dia pun tertidur terlelap kan. Tertidur ni, dia mimpi. Mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi itu. Faqala, maka Nabi kata, "Kaifa anta ya Hasan?" Apa khabar Hasan? Nabi tanya cucu dia tu. Faqultu bi khairin ya abati. Hasan ni dengan Nabi macam panggil atuk, dia panggil ayah, panggil abah. Faqultu bi khairin ya abati. Alhamdulillah baik. Baik saya abah, baik. Dan dalam mimpi tu Sayyidina Hasan kata apa? Wa syakautu ilaihi ta'akhur al-mali anni. Dalam mimpi tu aku ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, Sayyidina Hasan tak bagi duit lagi ke saya ni. Dia kata kan, lambat, belanjawan tahun ni lambat. Dulu ada juga bajet, ni macam tak ada bajet, ini lain macam. Dia tengok. Faqal ad'autu bidawati litaktuba ila makhlukin mithlaka, ila makhlukin mithlika tudzakiruhu dhalik. Dalam mimpi tu Nabi kata apa? Wahai Hasan, kenapa kau nak ambil pen, kau nak tulis, kau nak minta hajat kepada seorang makhluk yang macam kau juga? Kan, kau nak minta benda ni pada makhluk yang macam kau juga. Faqultu na'am ya Rasulullah, betul, memang aku nak tulis pun, nak minta ni. Fa kaifa asna, abi nak macam mana? Faqala, maka kata Nabi SAW, qul, katakan wahai Hasan, Allahumma qzif fi qalbi raja'aka waqta raja'i amman siwaka hatta la arju ahadan ghairak. Elok apa doa ni tuan-tuan? Ni doa Nabi ajar dalam kepada Sayyidina Hasan dalam mimpi. Apa kata Nabi kepada Sayyidina Hasan? Allahumma qzif fi qalbi raja'ak. Ya Allah, campakkan dalam hatiku pengharapan hanya kepada Engkau. Mana berharap hanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Waqta raja'i amman siwak, dan kau putuskan harapan aku daripada manusia. Dengan manusia jangan kau harap. Cakap bolehlah, tapi jangan duk tunggu, jangan nanti kau tension. Ada cerita lah ni, cerita lah saja share lah ni. Jadi baru ni Mahat kenal ni lah kan, budak baru nak masuk 60 orang. Jadi kita nak beli lemari, nak beli katil, nak beli tilam. Okey, katil, tilam settle, alhamdulillah, ada surah hamba Allah bagi. Tinggal lagi lemari. Lemari ni dalam 10,000, 60 biji. Jadi ada pun ceramah lah satu tempat, tak nak sebut nama sebab ada rakaman. Ada sebab-sebab keselamatan. Ada pun lepas ceramah dah kata lah, tuan-tuan, saya ada sekolah, saya perlukan bantuan untuk beli lemari budak-budak ni. Lepas tu time makan tu, ada surah hamba Allah ni. Harap-harap dia tak tengok dalam video ni. Jadi kawan dia kata, Ustaz nak beli lemari kan? Ni member kita ni, Datuk Lina. Jap, nanti kau edit Jadi dia kata, Datuk ni dia terus kata, Ustaz, berapa Ustaz lemari? Member dia kata, Ustaz kan dah cakap tadi 10,000. Alah Ustaz, 10,000 kecil lah Ustaz, tak sebut malu orang 10,000 kecil. Lain macam aku kata, riak semacam cakap. Tapi saya ni, yelah, kita dah biasa kan benda-benda macam ni, kita pun tak mengharap sangat lah. Ada tak ada sudah. Tak ada aku terhege-hege, tak nombor, tak. Cuma dia kata, Ustaz bagi nombor akaun ni, okey, dia kata. Dan aku balik, cek nombor akaun sekolah, gambar-gambar Mahat pun bagi. Tunggulah saya 2 hari, tak jawapan. Saya bertanya kat kawan anda ni, yang kata nak hantar nombor ni ke hamba Allah tu. Dia kata, insyaAllah tak, insyaAllah. Aku tunggu insyaAllah tu lama jugalah. Jadi kita kalau tunggu sangat jadi sakit hati kan? Jadi dusah ke kita. Tak payahlah kata buat pergi kepada aku, serah kepada Allah Ta'ala. Lalu kita pun hantarlah
benda yang sama juga pasal mari ni pada seorang hamba Allah ni. Hamba Allah ni tuan-tuan, masya-Allah, tak nak sebut kat mana atas sebab-sebab keselamatan juga. Dia ni dulu baik kan, lama cerita lama lah. Lepas tu kami agak terputus hubungan dengan sebab fahaman politik yang berbeza. Lain macam. Dia ni nak kata biru sangat, taklah biru. Nak kata hijau pun tak pernah hijau. Gitulah, DAP, duduk atas pagar. Ya, itu. Lama sangat, memang lama. Jumpa lagi. Sajalah aku saja lama tak jaga buat. Tapi bila Ana hantar ke dia pun call Ana. Baik orang. Oh, ustaz dah ada sekolah sekarang ni. Ramai menurut ustaz berapa ramai? Ana kata adalah 150. Oh, ramai dah ustaz. Berapa yuran? Ana kata 275. 275? Sekolah belakang apa tu ustaz? Ada ke sekolah zaman sekarang ni dia punya yuran 275? Adalah sekolah aku kata. Apa pasal murah sangat? Sekolah ustaz saya cari sekolah nak cari 300 sebulan pun dah tak jumpa dah. Yang ada 300.5, 400, 500 sebulan. Ustaz macam mana ni? Ada kata ada kat berniaga. Kita buat sekolah kerana Allah Ta'ala, selesai masalah. Okey Ustaz, nanti saya settlekan 5 hari tu. Dia kata. Jadi kita pun biasalah tak nak harap kan. Maka dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, beberapa hari kemudian datanglah lori besar bagak, lori besar bapak, hantar 60 buah lemari. Itulah kampung. Jadi kita ni jangan berharap sangat dengan manusia. Kita berdoa pada Allah. Cakap lah kempen tu biasa. Usaha lah kan. Tapi jangan nak harap. Jangan. Kalau harap, kau jadi sakit hati. Maka Nabi kata kepada Hasan, jangan harap kepada manusia. Allahumma qzif raja'aka fi qalbi. Ya Allah, campakkan pengharapan kau dalam hati aku. Waqta' raja'i amman siwak, dan putuskan pengharapanku kepada manusia kecuali kepada kau ya Allah. Pada Allah jangan putus harapan. Dengan manusia biar putus harapan tak apa. Dengan Allah jangan, na'udzubillah min zalik. Hatta la arju ahadan ghairah, sehingga aku tidak mengharapkan kecuali pada Engkau ya Allah. Allahumma wa ma dha'ufat anhu quwwati wa qassara anhu amali ولم تنتهي إلى رغبتي ولم تبلغه مساءلتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحد من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يا رب العالمين. Ya Allah, apa-apa yang kau lemahkan daripadaku kekuatanku, wa qassara anhu amalin, dan kau kurangkan daripada amalan-amalanku, walam tantahi ilaihi rughbati walam tuballighu musa'alati, dan kau tidak tunaikan permintaan hajatku, walam yajri ala lisani mimma a'taita ahada min al-awwalin wal akhirin min al-yaqin fakhussani ya rabbal alamin. Ni kalau kita berdoa kan, kadang kita doa dengan lidah kita dan sebut, ada benda kita terlupa. Maksudnya doa macam itulah, ya Allah, kadang aku doa aku sebut, ada benda aku terlupa. Ya Allah, yang terlupa tu kau ingatkanlah. Mana kau maha mengetahui apa yang sebenarnya aku nak ya Allah. Berikanlah padaku ya Allah. Apa kata Sayyidina Hasan? Dia pun terjaga daripada tidur. Ya. Qala fa wallahi ma alahtu bihi usbu'an hatta ba'atha ilayya Muawiyah bi 1,000 wa 1,500 fa qultu alhamdulillahi alladhi la yansa man dhakarahu wa la yukhayyab man da'ahu fa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Betul lah, dia terjaga pada tidur, dia ingat mimpi tu, dia pun tak jadi tulis surat kepada Muawiyah, dia biar je. Ada tak ada sudah pada Allah Ta'ala. Waqta' raja'i amman siwa. Ya Allah, putuskan pengharapanku kecuali kepada Engkau ya Allah. Dia kata apa? Tak lama kemudian, beberapa minggu kemudian, Muawiyah automatik, mungkin teringat ke macam mana dengan izin Allah, menghantar bukan 100,000 bi 1,000 wa 1,500,000, 500,000. Mana dekat lebih 1/2 juta dihantarnya. Mana lebih lagi, subhanallah. Ini dengan manusia gitulah. Allah Ta'ala belaka yang bagi rezeki. Allah belaka. Jadi kita ni kadang fikir tuan-tuan, rezeki Allah ni
Taklah, nak cakap kita bukan orang yang layak nak cerita pasal rezeki Allah ni kan. Allah Ta'ala. Kita punya sekolah dekat Syria tu, nak bayar gaji sebulan 50,000 je. Bengong kepala aku, nak fikir macam mana aku nak cepur duit ni. Ingatkan duit dah habis tak? Boleh check ke Muslim, kadang kita hantar semua duit ni, hantar. Kata saya, duit ada tak ni? Baru-baru ni diorang cakap dah dalam grup Muslim care kat Syria ni, gaji guru dah habis, kepada guru-guru semua dapat bersabarlah untuk beberapa minggu. Lemak ayat sedih gila. Aku kata mampuslah aku, ya Allah. Ni ramai ni bang, ada 70 orang staff bodoh tak? Dengan pelajar 1,500 je. Nak bayar ni, macam mana? Suruh kawan-kawan cek dekat akaun hari ni tadi. Cek, Alhamdulillah ada 100,000. Mai mana? Wallahualam. Adalah hamba Allah hantar ni, ada 100,000. Cukuplah untuk 2 bulan gaji. Lagi 3 bulan, 4 bulan, wallahualam bissawab. Tak payah fikir sakit kepala aku. Malam tadi baru nak tidur, kawan daripada Wutah pula hantar. Aku terberang ni. Aku nak dengarkan suara korang, suara sedih sayu daripada Wutah Syarqiyah. Wutah ni kawasan yang dikepung sampai sekarang. Kena bom, tiap-tiap hari kena bom. Bashar ni macam dendam sangat dengan orang Wutah ni. Jadi dia hantar dekat anak, dengarlah suara sedih daripada Wutah. Pilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Syekh Hazmi. طمنا عنكم إن شاء الله بخير. كيف الأحوال والأصدقاء؟ إن شاء الله كلهم بخير. سلام إلى الجميع. نحن بخير الحمد لله ولله الحمد والمنة. نعم، ما زال القصة يعني مستمر، ما زال الشهداء يرتقون شهيد بعد شهيد، ما زال الجرحى يعني والله. Dia kata apa? Alhamdulillah kita sihat. Walaupun tiap-tiap hari kena bom. Tiap-tiap hari kena bom. Dan syahid dia bergila ganti. Ini besok orang ni mati, besok orang ni mati. Kami Alhamdulillah, suara pun tak larat macam tu kan. على ما هو عليه يعني من القصر والدمار والحصار. نسأل الله السلامة والفرج القريب بإذن الله تعالى. شيخنا نريد منكم شيئا. Kira kawan ni memang belajar dengan saya lah kat Syria dulu. Saya boleh cerita dulu kan, bila dia hantar gambar yang last sekali, anak tengok dia betul ini. Beza sangat, kepala botak, rambut gugur, badan kurus kering, kaki patah. Hal macam ni. Rupanya dia kena bom kan, makanan tak cukup, vitamin tak ada, ubat-ubatan tak ada. Dia kata dah setahun lebih dah kaki aku ni, tak tahulah nak buat macam mana. Dalam keadaan bertongkat mengangkat-angkat ni, buat kerja NGO tuan-tuan, cari orang miskin rata-rata. Sebab tu kita ni kalau kita fikir, tak ada benda sebenarnya kan? Walaupun saya hantar bantuan, tak ada benda. Bukan duit aku pun, dia orang je. Aku tolong hantar. Dia orang tu kat sana hidup dalam keadaan berperang, siap malam, pagi, petang. Kena bom tak berhenti. Saya dengan si Bashar bengong ni buat kerja Islam tak berhenti kan? Tapi harap-harap dengan kerja buat kita tak seberapa ni, harap-harap Allah selamat kita semua daripada api neraka, insya-Allah. Amin. Jadi dia pun cerita banyak mana, dia kata kami ni ada sekolah, budak-budak nak belajar, duit tak ada. Boleh tak NGO kau tolong? Apa nak jawab tuan-tuan agak ni? Apa aku nak bagi jawapan? Aku nak cakap duit tak ada, malu korang. Tapi maksud duit tak ada, dah dari hantar dekat Rehannya dah 100,000 tu kan? Yang tu Wutah pun nak juga. Nak macam mana? Kalau nak kata, ada cerita lah, memang kita ada permasalahan duit, ringgit pula jatuh kan, teruk sangat jatuh. Cuma di akhir saya kata, wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Tapi yang bagi rezeki ni Allah, bukannya aku, bukan NGO aku, Allah yang bagi. Dia kata insya-Allah. Kan gitulah. Nak kata macam mana tuan-tuan, serius. Kadang-kadang kita ceramah pun berapa banyak kita ceramah, berapa tempat aku larat pergi. Kan cerita-cerita pun kadang tak ada gitu lah. Dapatlah 1,000, 2,000. Nak cover apa benda je 1,000, 2,000. Tapi subhanallah, kadang-kadang adalah tangan-tangan gaib ni, bank in dan sebagainya, menyebabkan kita boleh lah hantar apa yang sepatut, apa yang boleh kita kata sekadar ni ya. Harap Allah murahkan rezeki kita dan rezeki mereka-mereka di Syria, insya-Allah. Amin. Yalah, kita fikir nak jaga sekolah kat sini, sekolah kat sana kan. Tapi tak apalah, Allah Ta'ala belaka
Allah. Yang pertama Allah, yang akhir Allah. Okey, jadi akhirnya dengan tak ada Allah, Muawiyah teringat dan dia pula hantar beratus ribu, bukan 100,000, dekat lebih setengah juta dia hantar. Lalu apa kata Sayyidina Hasan bila dapat duit? Dia kata apa? Alhamdulillahillazi la yansa man zakarahu. Segala puji bagi Allah yang tak pernah lupa bagi sesiapa yang mengingatinya. Wala yukhayyab man da'ahu, dan tak pernah mensia-siakan sesiapa yang berdoa kepadanya. Lepas dia doa tu, dapat duit, dia seronok. Satu hari dia pun terlelap, tertidur. Bila tertidur bermimpi lagi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila atuk dapat dengan cucu, untung Sayyidina Hasan mimpi jumpa Nabi. Faqala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Hasan, kaifa anta? Nabi kata, Hasan apa khabar? Macam mana sekarang Hasan? Faqultu, lalu aku kata ke Nabi dalam mimpi itu, bi khairin ya Rasulullah, alhamdulillah baik ya Rasulullah. Wa hadathtuhu bi hadithi, dan aku ceritakan ke Nabi apa yang berlaku. Faqala, maka kata Nabi SAW, ceritalah, alhamdulillah duit dah sampai, Muawiyah dah bayar dah lebih 500,000 ya Rasulullah. Maka Nabi kata dalam mimpi itu, ya bunayya, hakadha man rajal khaliq walam yarjul makhluk. Nabi kata, wahai Hasan, beginilah sesiapa yang mengharapkan kepada pencipta tetapi tidak mengharapkan kepada yang dicipta. Maknanya pengharapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan ni bantulah, tolonglah kan. Tapi yang paling segala-galanya siapa dia? Allah. Bila yang tu paling utama sekali, maka dah tentu tak boleh tidak kita wajib jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya. Allah Taala buat kita ni tujuannya bukan apa, nak suruh kita jadi baik. Itu je, nak suruh kita jadi orang baik. Cerita Sayyidina Hasan ni ingat cerita saya dulu tu. Nak cerita malu tuan-tuan. Tak payah cerita lah malu. Kalau aku dah cerita malu, terkenal cerita ni, ingat cerita kita. Jadi pernah lah sekali tu, tak payahlah malah cerita. Wallahualam. Tapi cerita ni lebih kurang sama lah, bab piti lah, bab duit kan? Jadi bila kita ingat yalah, kita pun kawan senang, sesak juga ada share. Tapi subhanallah, beberapa hari kemudian hamba Allah tu datang. Itulah. Tak kebetulan yang masa ada tengah sesak nafas tu. Masa tu rumah dekat TTDI ni, tapi rumah yang dulu lah, bukan rumah sekarang ni. Tengah tinggal, ya Allah, sempit je aku. Ada buka kitab ni, memang aku buka lah. Aku baca. Ya Allah, macam cerita aku je. Bila kita baca kan, kita jadi lega tau. Subhanallah, Ta'ala bagi kita ni motivasi. Okay, tak apalah, serah pada Allah. Beberapa hari boleh bukan. Okey. Fasarafta. Okey. Falamma qutila Uthman. Okey, cuma yang last tadi tu dia kata cerita pasal apa yang pernah Sayyidina Hasan lalui. Falamma mata Hasan Husain ila ummil mu'min Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bila cerita pasal pertolongan Allah ni banyak. Tuan-tuan semua ada pengalaman masing-masing kan. Saja nak share supaya kita ni yakin pada Allah. Dan yakin bila kita tolong orang ni, Allah akan tolong kita. Nabi kata, man kana fi hajati akhihi, kana Allah fi hajatihi. Siapa yang tunaikan hajat kawannya, Allah akan tunaikan hajatnya. Tuan-tuan, jadi bila kita ni sekolah kat sini pun nak jaga, sekolah kat Syria pun nak jaga kan. Pening kepala ni. Tapi anda pegang hadis tu lah. Kau tunaikan hajat hamba Allah ni, Allah akan tunaikan hajat kau. Nabi dah janji macam tu. Jadi tak ada Allah di Syria tu kan, dekat Rayhaniyah Turki tu. Tengah-tengah kita pening, sekali tutup musim care dapat sekolah free. UNICEF buat, ada 3 sekolah, ada 30 NGO. Disenarai pendekkan daripada 30 NGO ni, diorang letak 10 NGO yang terbaik di Rayhaniyah untuk bagi sekolah percuma. Subhanallah. Segala-galanya bila Allah, tiba-tiba diorang pilih musim care. Aku melompat bila dengar kan, maknanya kita dah tak payah pening kepala nak cek bangunan, nak sewa dan sebagainya. Dapat sekolah besar, sekolah tu kan, ada playground. Memang sekolah komplit lah, sekolah yang cukup sifat lah orang kata.
Belajar air condition, semua canggih lah sekolah tu. Memang sekolah kerajaan macam tu lah. UNICEF buat 3 buah. Sekarang musim kita dapat sebiji, ada lagi 2. Okey lah. Jadi bila kita tengok dekat syariah ada sekolah, kata aku ni apa cerita sekolah aku ni? Kan? Sekolah kita menyewa. Dari Allah adalah seorang makcik misteri dekat jalan kebun mewakafkan tanah dia. Allah Akbar. Sujud syukurlah aku. Dapat tanah seronok lah. Memang dapat tanah seronok. Nak hidupkan tanah macam mana? Lagi pening kepala lah pula. Nak cari mana piti tadi kau? Nak tabur tanah tu nak cari mana duit tadi kau? Subhanallah. Ada je pula hamba Allah dia kata, Ustaz, insya-Allah kita akan buat satu tim untuk bina Mahat Ustaz, insya-Allah. Amin. Allahu Akbar walillahil hamd. Habis cerita. Kan? Akan punya Allah belaka. Sebab tu yakin dengan Allah, yakin sungguh. Berjuang Islam macam tu juga. Kita harap juga undi orang. Harap juga undi, tapi jangan terlalu mengharap sampai rosak jahanam akidah kita. Yang menggerakkan hati manusia pangkang. Kau siapa dia? Allah. Tak berapa yakin dengan Allah, akhirnya rosak kita. Nauzubillah min zalik. Okey tuan-tuan, habis kisah Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, masuk kepada khalifah yang seterusnya, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Okey tuan-tuan, sikit nanti saya baca. Jadi antara jarak pemerintahan Abu Bakar bin Siddiq dengan Sayyidina Hasan ini berbetulan dengan hadis Nabi. Nabi kata, lebih kurang ini maksudnya, umat aku akan diperintah oleh sistem khilafah selama 30 tahun. Selama 30 tahun. Kita kalau tengok Sayyidina Hisham Sayyidina Abu Bakar minta 2 tahun. Lepas tu bila Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidina Umar memerintah selama 10 tahun. Umar meninggal, dibunuh. Sayyidina Osman memerintah selama 12 tahun. Sayyidina Osman pula meninggal dunia, mati, dibunuh. Sayyidina Ali pula memerintah selama 4 tahun. Berapa tahun? 28. Lepas tu campurlah beberapa bulan-bulan ni, yang kan Sayyidina Abu Bakar ada 2 tahun beberapa bulan. Sayyidina Umar pun 10 tahun beberapa bulan. Sayyidina Ali pun 4 tahun beberapa bulan. Campur dengan Sayyidina Hasan 6 bulan, cukup 30 tahun. Cukup 30 tahun. Maka Nabi kata, umat aku akan diperintah dalam sistem khilafah selama 30 tahun. Lepas pada tu Nabi kata akan diperintah sistem beraja adud. Nabi kata adud ni mana? Raja yang keras. Sistem beraja yang keras. Nabi kata masuklah zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Mula-mula jadi khalifah, dia mula start jadi raja bila dia wasiat supaya yang gantikan dia anak dia Yazid bin Muawiyah. Bila start buat macam tu, putera mahkota beranak-beranaklah, sampailah memerintahlah kerajaan Bani Umayyah. Dia lepas bapak mati, anak ganti, lepas anak cucu cicit gitu, keturunan pak saudara, sepupu sepepet, anak beranak, kroni gitu. Muawiyah Sayyidina Bani Umayyah memerintah selama hampir 100 tahun, lebih kurang 98 tahun kerajaan Bani Umayyah. Lama tu. Lama saya 98 tahun. Berita lama kemudian akhirnya kerajaan Bani Umayyah ni down, jatuh, merundung. Dengan sebab biasalah dah lama pegang jawatan, dia akan jadi rosak saya lama-lama. Sebab tu BN ni insya-Allah tak lama dah, insya-Allah. Amin. Amin pun tak berani aku tengok. Dia sungguh saya, dia tak lama. Sebab kita ni bila dah lama sangat kan, kita akan jadi koyak. Orang tengah kata koyak. Jadi rosak kan. Makin duit makin tak cukup, padahal rezeki bertambah. Tapi tu yang aku pelik tu. Negara kita ni rezeki melimpah ruah tapi duit makin tak cukup. Kan daripada cukai ni, rotek lagi, tol lagi, saman lagi. Saman gila menantang tu Malaysia ni. Bahabiti aja kerja. GST lagi. Lepas tu kita ni pula bagus, sami'na wa ata'na, bayar je tu. Tak apa. Entahlah. InsyaAllah tak lama lingkup, insyaAllah. Amin. Lepas tu dengan bazir juga. Bazir Mamat tu seorang punya jet,
6 bulan berapa? 40 juta apa? Kos penyelenggaraan jet. Gila 40 juta lah. Haula wala quwwata illa billah. Kata macam mana? Kita biar je. Kau tak baca cerita yang budak miskin pergi sekolah, baju lusuh, tak ada makanan. Akak tengok makan apa, dah perlu hisap. Rupanya kulit ayam. La haula wala quwwata illa billah. Kulit ayam. Dapat mana kulit ayam? Makcik kantin bagi. Ya Allah, kulit ayam goreng. Tak ada duit. Zaman sekarang budak pergi sekolah tak ada duit. Allahu Akbar. Aku masa kecil sekolah, sebelum sekolah bodoh, mak bagi 30 sen bungkus dekat apa, sapu tangan. Ingat ni 30 sen mak bagi ni, kau jangan hilang pula duit ni. Boleh beli apa? Mami. Lagi kecil-kecil dulu lah. Zaman sekarang ada budak tak ada duit belanja. Allahu Akbar. Macam mana dia boleh sabar dari pagi sampai tengah hari lapor, dalam keadaan kerajaan pemerintah zalim. Tak tahu ada budak macam dia. Ya Allah, berdosa inilah kerajaan. Berdosa. Membazir. Lepas tu saya ni dengarlah ada bentang bajet. Tak payah, aku bentang tiga semua lagi bagus. Jadi keedah aku dengar bajet tu. Serius aku cakap. Mana hak sekolah agama rakyat? Aku tanya orang. Mana hak? Tapi segala puji bagi Allah yang menjadikan ulama-ulama pondok ni tak berharap kepada pemerintah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Cukuplah Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah. Elok juga tanya. Sebab kita kalau berharap sangat dengan kerajaan, rosak juga kita nanti. Subhanallah, Allah jadikan gitulah. Ini tuan-tuan semua, dalam keadaan negara kita macam ni, orang susah, boros ke tak boros, hidup macam tu lah juga. Entahlah, tak henti nak kata macam mana. Jadi kerajaan Bani Umayyah ni merintah lama, 98 tahun merintah. Okey, tak okey, lingkup, muncul Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala. Umar Abdul Aziz daripada Bani Umayyah, memerintah dengan penuh keadilan. Khalifah yang wara', yang zuhud, yang dikenang pemerintahannya sampai hari ini. Padahal ramai Bani Umayyah merintah apa? Berpuluh khalifah, kau tahu tak? Umar Abdul Aziz walaupun merintah 2 tahun setengah, lebih kurang tak sampai hari ini orang kenal dia. Wara' dia, subhanallah. Dah tak ada orang layak terima zakat, kau bayang. Mana pernah berlaku, please believe it or not. Zaman kadang isi borang zakat pun belum tentu dapat zakat, kau tahu tak? Kan, isi borang BRIM belum tentu dapat BRIM. GST satu rumah kena bayar tiap-tiap hari berapa? RM19. Paling kurang tiap-tiap hari RM19 satu keluarga bayar. Lalu kerajaan dengan penuh bangga dan takabur, kita menaikkan BRIM dengan kadar setiap hari 14 sen satu keluarga. Boleh otak kau berjambun 14 sen 15 sen pun tak sampai bang. Syukurlah aku tak dapat BRIM. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Duit syubhat bang. Yelah, kalau kita ambil lah hak korang, hak siapa ambil lah. Tapi tak payah ambil lah. Orang yang tak berkemampuan dia ambil. Apa anda tengok je kat Kemaman tu, orang kampung kalau beratur ambil BRIM, Allah sedih. Kau tengok muka kaki ke laut dengan hitam legam panas tadi, beratur panjang. Pagi-pagi buta je beratur. Kata apa hal ramai sangat ni beratur ni depan bank ni, beratur panjang. Yang berpayung dengan anak kecil duduk tepi longkang, duduk makan kepok lengku, duduk geter sini kan. Buat apa ni? Ambil BRIM. Oh, bank tak buka lagi Syekh. Beratur sampai tengah hari pukul 23 biar dah tutup. Yang beratur belakang tu kena balik pula. Besok pula datang beratur lagi. Nak dapat 300-400. Cina je rakyat. Allahu Akbar. Dah tak ada berkat dah negara kita ni. Tak ada. Tapi rezeki Allah Maha memberi rezeki, tuan-tuan ya. Okeylah. Jadi bila munculnya Umar bin Abdul Aziz, nama kerajaan Bani Umayyah naik semula. Digeruni, hebat, berkat, subhanallah, rezeki tak putus. Tapi tengoklah macam mana Umar Abdul Aziz hidup. Tengoklah hidup macam mana. Dengan pakaiannya, dengan makanan
Rasa pun kata memang zuhud sangat-sangat. Pernah dia kata ke isteri dia kan, ya abang lama tak makan buah anggur. Lama tak makan anggur. Pada Syria tu tempat anggur beranak, kau tahu tak? Syria tu tempat anggur beranak, kau tahu tak? Ada 42 jenis anggur di Syam. 42 jenis, please believe it or not. Yang kau tahu anggur satu je. Macam kita lah kan. Contohlah kita ni bukan Melayu, kita orang Arab datang ke Malaysia, tengok ada durian. Masya Allah durian, Masya Allah. Dia kata ni durian. Durian Yujad hawal, contoh-contoh 20 nawan, ada 20 jenis durian. Masya Allah, terperanjat dia. Ingat gitu rupa durian satu je? Tak. Ada fi wahid ismuhu durian raw, fi wahid ismuhu durian musangking, fi wahid ismuhu durian King Kong, fi wahid ismuhu durian 24 D, fi wahid ismuhu durian C4. Contohlah kan. Macam-macam jenis durian, kau tahu tak? Tengok rupa sama je, dalam lain smackdown. Ada durian ismuhu apa benda tu, apa dia? Biji kecil, isi mak datuk besar apa isi. Aku pernah makan lah dua tu. Makan mana isi, mana biji tak jumpa ni. Lepeh je biji dia. Allahu Akbar, subhanallah. Ada durian kau buka, makan-makan biji terus. Isi tak ada. Syria itulah 42 jenis anggur, kau tahu tak? Dia ni khalifah bukan Perdana Menteri bangun. Khalifah jaga puluhan negara umat Islam. Tiba-tiba kata, lama tak makan anggur, tak ada duit beli anggur. Lalu isteri Omar Abdul Aziz, abang tak, bang saya ada rumah saya beli bang ya. Lama tak makan anggur ya. Bini dia belilah anggur. Lalu satu hari bini dia ni panggil office boy yang bekerja dengan khalifah ni. Boy, come here boy, belikan anggur sian ke khalifah lama. Okey, nanti kita pergi hantar surat, anda balik tu kita beli. Okey. Jadi budak tu beli anggur, hidang depan Omar. Omar dia tengok, sedapnya anggur lah, ya Allah lama je tak makan. Dia pun tanya ke bini dia, ya awak dapat mana duit beli anggur? Tanya pula soalan, duit dapat ke mana? Bini kata, saya menabung pada kecil ni. Ini bukan beli cincin mangkoi. Ini beli anggur nak menabung. Terpaksa simpan duit. Duit tak ada. Khalifah tak ada duit. La haula wala quwwata illa billah. Saya simpan duit bang. Sebab tu bila negeri Kelantan naikkan allowance dia punya YB, adalah mulut-mulut jahat ni kata, apa tengok Kelantan sekarang? Apa cerita Kelantan ni duk naikkan duit? Kata nak jiwa rakyat lah, apa sudahlah. Allah jahat je mulut. Susah nak cakap kan? Susahlah nak cakap dengan orang yang tak duduk tempat tu. Dengar tak MB yang sekarang, Dr. Mak Yaakob kata apa? Tok Guru Nik Aziz masa jadi MB arahkan kepada kami semua wakil rakyat, potong 20% daripada allowance. Kalau gaji 4,800, allowance wakil rakyat kan 4,800, 20% berapa siap? Berapa? 900 lebih potong. Baki tinggal berapa ni ya? 3,000 lebih lah cincai kan? Jadi dia kata 3,000 tu buat kapal dia. Ada di kalangan wakil rakyat kita, hak tu je dia ada. Nak bagi anak. Itu belum hak orang datang rumah. Assalamualaikum YB. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa dia? Bumbung rumah buat cabut malam dia kata. Kena ribut. Bumbung cabut kena ribut. Arak petih ni ha. Seluk wacik YB. Ambil. Tu. Ini YB pas mangkuk. Ini bukan BN YB. Kan? Yang duitnya berjuta-juta, berbilion, trilion. Subhanallah. Mana ada? Tak ada. Sampai dia kata ada di kalangan kita ni. Bukan hak 20%, 20% tu wih nak kata. Hak baki tu bagi belaka dia kata. Sampai dia kata, dia terpaksa cakap. Tanya Ambo lah. Ambo terpaksa bagi belaka. Ambo cakap hak ni je. Lepas tu Ambo takkan cakap lah. Lepas pada orang nak kata berkata lah. Tapi Ambo nak kata, Ambo tak ambil. Ambo wih belaka. Ini Datuk Ahmad Yaakob yang minta Kelantan hari ni. Setara macam tu orang kata macam-macam ke dia. Allahu Akbar. Apalah, cakaplah apa nak cakap. Kau tunggu besok kat padang mahsyar. Manusia ni, subhanallah. Kita boleh dengar dia kata macam tu. Jauh pengorbanan dia orang. Bukan sehari dua bang. Nak boleh jadi macam tu, nak boleh dapatkan keyakinan 100% pada Allah ni bukan senang tuan-tuan. Kalau tak hubungan dengan Allah kuat sungguh-sungguh. Bagi belaka allowance dia.
Habis ni makan apa ni? Mana aku tahu? Kau jangan tanya aku. Adalah rezeki dia tu. Jadi tuan-tuan, Omar Abdul Aziz ni dah nampak ada aku. Seronok nak makan, tanya bini, awak dapat mana duit? Baru saya bang. Confirm dia awak. Ya, alhamdulillah, tak apalah. Baru nak makan tinggal pula. Bila masa awak beli anggur ni? Tadi awak ada dengan saya. Alah, abang kan ada budak office boy nak ke pejabat tu kan. Kebetulan dia nak pergi hantar surat, saya kirimlah anggur ke dia. Apa dia? Omar kata, awak gunakan budak dispatch rider tu buat beli anggur? Yelah, abang salah ke? Salah lah, tu kan harta kerajaan budak tu. Habis awak tak patah kena smackdown. Budak tu kerja dengan kerajaan, makan gaji dengan kerajaan. Awak gunakan hak peribadi, kepentingan peribadi, semata-mata nak beli anggur, kau gunakan budak ni. Wallahi aku takkan makan anggur ni. Tak makan. Menangis bila dia, Allah. Wow, kita krok. Kata apa? Kata apa tuan-tuan? Subhanallah. Macam mana besok kita dekat padang mahsyar, boleh lepas ke tidak agak-agak ni? Boleh lepas ke tidak tuan-tuan? Ya, insya-Allah pun tak berani kan? Insya-Allah lepas, amin. Tu je lah. Harap rahmat Allah je. Nak harap sedekah, tak ada. Jemaah ni kok, oh tak ada. Rahmat Allah je kita ni tuan-tuan. Okeylah tuan-tuan ya. Omar Abdul Aziz Berita punya baik macam tu, meninggal. Orang racun juga 2 tahun setengah. Tu je lah. Yang lain semua lepas pada Omar Abdul Aziz naik khalifah, lepas pada tu dia cuba tiru Sayyidina Omar Abdul Aziz. Tahu berapa lama dia boleh bertahan? Dia boleh bertahan selama 30 hari saja. Sebulan dia boleh bertahan macam mana Omar Abdul Aziz. Lepas tu dia mengalah, tak boleh. Anak kata 30 hari pun dah hebat dah, Syekh. Kita nak tiru 2 hari, mampu ke? Kau nak buat seminggu, jengkring. Omar Abdul Aziz merintah. Habis merintah waktu siang, malam tak ada rumah lagi. Masuk halaqah ulama. Belajar ulama ni. Dia tu dah lah alim. Duduk dengar lagi ulama cerita pasal hari akhirat. Menangis, kenangkan dosa, menangis. Dah habis masuk kuliah, balik rumah tak tidur. Bila dia kata betul saya dah menghadap arah kiblat, sembahyang tak berhenti. Sampai akhirnya tertidur tengah sembahyang. Geleng balik bini ni. Apa kata bini dia? Kenapalah Allah beri jawatan daripada suami aku? Kenapalah Allah tak jauhkan jawatan khilafah ini dengan suamiku? Sebagaimana jauhnya antara timur dan barat. Kenapalah kau bagi jawatan dekat suami? Tak ada selera hidup. Kita bukanlah nak suruh jadi macam tu, tak. Tapi nak khabar tu orangnya kan? Tak ada apa. Sampai bini dia kata apa? Sepanjang-panjang dia jadi khalifah 2 tahun lebih ni, dia tak pernah mandi wajib. Makna apa? Tak pernah projek. Bukan tak ada air, bohong-bohong. Ke tak ada air ustaz? Kalau tak tak ada air. Tak boleh mandi wajib pasal tak pernah projek. Tak selera dah tengok bini. Tak selera dah, Syekh. Pasal apa duk fikir tanggungjawab beban datang kepala. Besok aku nak jawab apa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai tanya macam tu. Kita siap boleh pasang cawangan lagi rezeki. Kata kau ada, Syekh. Rezeki masing-masing lah. Contoh. Bukan aku ni contoh. Tuan-tuan. Ya. Habis 28 tahun. Jadi yang ganti dia tu memerintah 30 hari tu dah pada habis warak 30 hari. Jengkring. Tak tahan. Dia pun lepas pada 30 hari dia merintah sederhana biasa. Bukan tak sembahyang malam, sembahyang. Bukan tak, tapi level dah turun tak macam Omar Abdul Aziz kan? Lepas tu dia pun meninggal, ganti. Lepas pada tu lagi teruk khalifah lagi teruk. Jenis kaki perempuan pun ada, jenis ialah banyak-banyak buat benda-benda lawa-lawa, yang jenis bazir ni berlakulah. Akhirnya naik Abbasiyah ni keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, keturunan pakcik Nabi Al-Abbas tu. Anak beranak dia pula rampas kuasa bermam, jatuh pemerintahan Muawiyah, dia pula jadi khalifah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Naik pula Abbasiyah berita berlama. Tak silap anak ya, kalau tak silap betulkan dari 2 zaman. Aslul Abbasil al-awwal, Aslul Abbasil al-thani. Pemerintahan Abbasi yang pertama lebih kurang 500 tahun. Lepas tu Abbasi yang kedua
dekat-dekat hampir tak silap analah ya, 800 tahun dia memerintah. Abbasiyah, kerajaan Abbasiyah. Hebat, empire besar gila. Tapi lama memerintah. Macam tu lah. Mula okey. Sampai antara salah seorang khalifah dia diberi gelar As-Sajjad. As-Sajjad yang paling banyak sujud pada Allah. Sampai macam tu, hebat tak hebat. Lama, jauh macam tu lah kan. Dan duit makin banyak, makin melimpah ruah, kaya. Berdemam, Allah lingkupkan dengan datang tentera Mongol di Iraq yang last kali. Datang tentera Mongol, Tatar, Genghis Khan, jambut Genghis semua tu kan, melasah Baghdad. Yang buat khianat siapa dia? Al-Qami tu menteri Syiah Rafidi ni, dia bersyubhat dengan tentera Mongol yang datang daripada Mongol tu kan, serang. Dia buat khianat, habis Baghdad, dibunuh ratusan ribu umat Islam. Seluruh khazanah Islam, kitab-kitab dibuang dalam sungai Dajlah, sungai dekat Iraq tu, sampai berubah warna sungai dengan warna dakwat. Nak kabur, hebat tamadun Islam. Tapi last kali jatuh lingkup dengan sebab apa? Kelalaian pemerintah pada hari itu. Habis kena bunuh mereka tu. Naiklah Genghis Khan and the gang. Kata guana. Tapi subhanallah, tadi Allah yang daripada kan brutal ganas ni, tiba-tiba daripada cucu diorang lahir pula Khan juga kan, yang akhir jadi khalifah, beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kerja Allah. Kata guana, kerja Allah kan. Waktu berintah macam-macam lah pemerintah berlaku, bertukar ganti, sampailah jadi last kali Osmaniyah tu diorang ni, Osmaniyah Turki ni, diorang dah ada zaman Omar, zaman pemerintahan Omar Al-Khattab lagi. Di zaman tu lagi keturunan dia dah ada dah. Memang hebat, berani. Tadi Allah zaman tu dia pun naik jadi khalifah, baik semula keadaan Islam. Memerintah lama kan. Yang kemuncak zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, yang Nabi kata la tuftahanna al-Qustantiniyatu fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal amiru wala ni'mal jaishu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sebut lebih kurang 1200 tahun lebih kurang zaman tu kan, ataupun 1000 tahun lebih. Nabi kata apa? Akan ditawan kota Qustantiniyah satu hari nanti. Tu kota Istanbul tu akan ditawan. Yang menawan kota tersebut sebaik-baik tentera, dan ketuanya sebaik-baik ketua. Nabi kata, bila Nabi sebut hadis ni, sahabat berebut nak pergi berperang. Abu Ayyub Al-Ansari kan, pergi perang, meninggal tengah jalan. Muawiyah hantar armada laut pergi perang, kalah, tak pernah menang. Tiba-tiba tadi Allah. Zaman siapa? Zaman kerajaan Islam Osmaniyah. Siapa dia? Sultan Muhammad Al-Fatih, yang ketika dilantik jadi khalifah, umurnya baru nak masuk 20 tahun. 20 tahun. Kita 20 tahun main apa? Ondang-onding. Tak relax, lain tak belum. 20 tahun main datang ni gaji. Tak ada masa depan. Goblok gediwe. Tak ada masa depan. Diorang 20 tahun dah merancang nak tawan kota Konstantinia. Tapi tengoklah ibadat dia macam mana dengan Allah. Subhanallah ibadat dia. Nabi kata tengok, zaman tu berlaku Syekh. Zaman tu bukan zaman Nabi, bukan zaman para sahabat. Zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Dah canggih dah zaman tu kan. Subhanallah. Hebat merintah. Islam gemilang sampai tu Islam sampai ke Poland tu, kat Rusia, Islam Bosnia, semua tu sampailah akhirnya macam tu jugalah. Bila dah lama merintah, jadi koya, jadi lala, jadi leka kan. Duk seronok dengan hiburan, seronok dengan perempuan. Kalau dekat Mesir tu, siapa yang Omar Farouk, bukan Sayyidina Omar, nama Raja Farouk, bukan Omar Raja Farouk nama dia. Oh gila datang tu. Dekat Iskandaria tu, dekat tepi laut, jadi istana dia besar apa? Istana bereka-eka tanah. Dekat kawasan tengah-tengah istana tu, keliling istana ada pokok taman, beratus pokok taman. Dikatakan wallahu alam sekali lagi, dikatakan pokok taman ni maknanya apa? Setiap malam raja diprojek dengan perempuan, dia akan tanam sebatang pokok. Malam besok perempuan dia datang, dia projek lagi, dia tanam sebatang pokok. Kau bilang berapa banyak pokok dari sana tu? Beratus pokok. Smack down. Nak kaburnya. Rosak dia. Akhirnya raja ni pun mampu tak mana wallahu alam.
Sehinggalah tadi Allah pada tahun 1923 ataupun tahun 1924 jatuhnya khilafah Islamiah hasil khianat yang dibawa oleh siapa dia? Mustafa Kamal Atatürk. Bukan sembarangan datang tu, asal memang Yahudi lah. Dia ni Mustafa Kamal, General Tentera Islam dalam Kerajaan Islam Osmaniyah. General tu, dia bukan orang kat luar. Tak, dalam jemaah ni aku nak cakap dengan kau. Dia duduk dalam jemaah di dalam Tentera Islam Kerajaan Islam Osmaniyah. Khianat. Akhirnya dijual Kerajaan Islam dan Sultan Abdul Hamid dihalau keluar dari Turki. Naik Mustafa Kamal Atatürk, ubah habis Turki jadi negara sekular. Haramkan Islam, haramkan tulisan Arab, haramkan azan bahasa Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kena tangkap, kena belasah, kena bunuh. Habis tu kau macam mana? Allah buyuk. Macam jauh bunyinya. Jauh pun tak tahu makna apa tuan-tuan. Pemerintahlah punyalah lama sekular berdengkung. Maka tadi Allah pada hari ini diberikan kemenangan kepada parti Islam. Allahu Akbar. Dari tahun 1924 sampai hari 2015. Berapa tahun? Syakor kan biasa gila-gila je. 80 tahun. Allahu Akbar. 80 tahun. Kita baru berapa lama berjuang kat Malaysia? 60 tahun baru. Tak sabar nak menang. Bila tak sabar, pecahkan jemaah. Cubalah belajar sabar sikit. Cool. Istiqamah. Sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu sabarnya dia orang. Menang. Lebih hampir 50% kerusi boleh gubal parlimen. Sabar sikit. Isbir. Fastaqim. Istaqimu Allah kata. Tak sabar. Jadi tuan-tuan, begitulah naik semula Islam di Turki pada hari ini. Dan kita doakan insya-Allah mereka bakal menggantikan khilafah Utsmaniyah yang kedua insya-Allah. Amin. Dan insya-Allah kemenangan itu akan berjangkit di negara kita di Malaysia insya-Allah. Amin. Begitulah cerita kita pada pagi ini insya-Allah. Pada murah rezeki kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang khilafah Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. تكبير.